أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar? Sidang penonton setia Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, istimewa Ramadan kami bawakan kepada anda. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Masih lagi kita dapat sama-sama dibangkitkan kembali pada hari ini bagi edisi Ahad 13 Ramadan 1442 Hijri, juga bersamaan dengan 25 April 2021. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, sedar tak sedar kita telah pun memasuki 13 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan, yang kita laksanakan, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa kami bawakan kepada anda selama 2 jam. Kalau kita menaiki pesawat penerbangan, semestinya mungkin 2 jam ini dari Kuala Lumpur mungkin sampai ke Kota Kinabalu ataupun Kuching, Sarawak, dan semestinya 2 jam dalam lautan Samudra Ilmu Tanyalah Ustaz. Kita menyejukkan bumi Malaysia ini dengan program agama kami bawakan. Tajuk yang cukup menarik pada pagi ini kita bicarakan, iaitu puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana biasa kita bawakan bintang ilmuwan pada pagi ini yang berbahagia, Ustaz Zarifi Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Syukur Alhamdulillah, pagi ini rasa bersemangat. Semangat Ustaz. Dengan semangat Ramadan dan tentunya semangat anak muda. Subhanallah, luar biasa Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah Ustaz, puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mukadimah topik saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat saya, saudara Ustaz Da'i Anas dan para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Taala beri peluang kepada kita untuk kita meneruskan puasa Ramadan kita, dan mudah-mudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah keampunan bagi mereka yang berpuasa dengan penuh ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapatnya. Baik saudara yang dirahmati Allah, ingin saya mukaddimahkan pertemuan kita pada pagi ini dengan sama-sama kita merujuk, membaca dan menghayati ayat Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 183 dan ayat 184. Saya persila dan jemput bagi sahabat-sahabat yang ada apps Al-Quran ataupun Mashaf, boleh kita baca bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan kepada kalian semua, telah difardukan kepada kalian semua perintah berpuasa sama seperti yang telah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu supaya kamu beroleh takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau bermusafir lalu tidak dapat berpuasa dan berbuka, maka wajib menggantikan sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang sukar menjalankannya, wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang orang miskin. Tetapi barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, maka itu adalah lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu ketahui. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang kita bacakan sekejap tadi, ini merupakan ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban tahun kedua selepas hijrah. Maknanya ketika Nabi dan para sahabat berada di Madinah pada tahun yang kedua itulah telah difardukan perintah berpuasa itu. Dan di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla telah memberitahu kepada kita objektif ataupun tujuan puasa itu disyariatkan, la'allakum tattaqun. Semoga orang yang berpuasa itu mendapat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat apa maksud takwa, secara ringkasnya rumusan yang diberikan oleh para sahabat, takwa itu para penonton mengandungi 4 perkara. 4 perkara. Sahabat-sahabat kami di Facebook boleh tolong catatkan, boleh diambil manfaat oleh sahabat-sahabat kita selepas ini. Takwa yang pertama ialah al-khauf 'anil jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang sesungguh-sungguhnya, takut betul-betul. Satu. Yang kedua, al-isti'dad li yaumir rahil. Melakukan persiapan untuk hari akhirat. Itu juga takwa. Yang ketiga, al-amal bima tanzil. Beramal dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3. Dan yang keempat, ciri takwa yang didefinisikan oleh para sahabat, iaitulah ar-ridha bil qalil. Redha dengan pemberian Allah walaupun nikmat itu kecil jumlahnya, sedikit jumlahnya, tetapi hati ini redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu para pendengar rahmati Allah, matlamat akhir proses Ramadan ini setelah kita menjalaninya sebulan, selepas itu kita menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah jalan Anas. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara penonton, satu mukadimah ataupun pembukaan cukup menarik yang akhirnya Ustaz, puasa itu menghasilkan yang namanya takwa. Subhanallah. Sebagaimana yang telah pun dibacakan oleh Al-Fadhil yang berbagai Ustaz Zarif Firdaus sebentar tadi. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita raikan mungkin soalan yang pertama daripada sahabat kita yang bertanya. Baik. Di Facebook kita ada Al-Ali yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah SAW berpuasa wajib dan sunat. Apakah perbezaan ibadat berpuasa sunat dengan berpuasa dalam bulan Ramadan yang dilakukan oleh baginda SAW? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih sahabat kita Al-Ali, subhanallah. Satu soalan yang sangat baik pembuka kepada kita pada hari ini. Betul, baginda Rasulullah SAW tentunya menunjukkan satu tamsilan kepada kita, contoh untuk kita beribadat kepada Allah. Salah satunya ialah ibadat puasa. Dan baginda Rasulullah SAW sebelum bulan Ramadan Nabi berpuasa sunat. Antaranya puasa sunat hari Isnin, hari Khamis dan hari-hari tertentu. Dan apabila dalam riwayat menyatakan dalam sebulan, maknanya yang paling banyak Nabi berpuasa iaitulah puasa di dalam bulan Ramadan. Sebulan lengkap. Itu merupakan petunjuk kepada kita. Dan kalau kita lihat, baginda Nabi SAW memberikan satu semangat kepada kita bila masuk di dalam bulan Ramadan ini. Antara hadis yang Nabi sebutkan kepada kita, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah
wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan bila masuk ataupun tibanya bulan Ramadan telah dibuka pintu-pintu syurga, dihias syurga itu, kemudian ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Allah. Maknanya hadis ini memberikan satu gambaran kepada kita, orang yang beriman bila masuk bulan Ramadan mereka sangat gembira sebab suasana Ramadan itu memberikan semangat kepada mereka untuk terus melipat gandakan amalan ibadat. Maknanya sebelum bulan Ramadan mungkin salat sunatnya biasa-biasa sahaja. Tetapi masuk saja bulan Ramadan dilipat gandakan dengan salat sunat tarawih sebagai contoh. Ya. Kalau sebelum bulan Ramadan sebagai contoh bacaan Al-Qurannya mungkin tak sempat nak baca dengan Anas, ya, mungkin ya. Ataupun mungkin satu muka surat. Tapi bila masuk saja bulan Ramadan kita melipat gandakan bacaan Al-Quran kita. Jadi maknanya bila sebut perbezaan, puasa Ramadan diberikan perhatian yang begitu bersungguh-sungguh. Nabi SAW menyatakan kepada kita dalam hadis yang lain, anak Adam ini bila kita melakukan amalan ibadat, Allah akan menggandakan sehingga 700 kali ganda. Dari Anas. Tetapi dalam hadis ini, baginda telah menyatakan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, kecuali ibadat puasa. Kecuali ibadat puasa, kata Allah, ibadat puasa itu adalah untuk aku. Dan aku sendiri yang akan mengganjari hamba-hambaku yang berpuasa. Dan di hujung hadis itu, dinyatakan kepada kita, lisaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan bagi mereka. Yang pertama, ya, disebut sebagai ketika mana farhatun inda fitrihi, ketika mana seseorang yang itu berbuka puasa. Betul, kita dan Anas, ya, bila kita berpuasa ni, bila dengar saja azan maghrib, masya-Allah, hilang haus kita. Lega rasa. Lega rasa. Kadang-kadang kan penonton azan asar tu macam mirip azan maghrib kan. Allah, kena pula tidur waktu petang. Subhanallah. Kena tidur waktu petang. Maknanya dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita para penonton. Allah Ta'ala memberikan kegembiraan kepada kita ketika kita berbuka puasa. Satu. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Oleh kerana amalan puasa ini rahsia ganjarannya oleh Allah. Jadi para penonton dirahmati Allah, bila kita tahu berapakah pahala yang kita dapat ketika mana kita membuka buku catatan amal kita di hari akhirat nanti. Allah. Mana tahu para penonton, dengan kita berkat bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan, rupa-rupanya yang menyelamatkan kita daripada dihumban ke dalam neraka Allah wal-a'yadzubillah, rupa-rupanya amalan yang menyelamatkan kita itu ialah amalan puasa. Allahu Akbar. Jadi ini sabda yang menyatakan kepada kita dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, subhanallah. Satu penjelasan cukup menarik. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, kita ada talian, kita ada panggilan. Pemanggil kita di talian pada ketika ini yang telah pun bersedia bersama dengan kita. Robizan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i dan Ustaz. Ya, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Subhanallah, silakan soalannya. Saya nak tanya, bagaimanakah nak jadikan amalan Rasulullah SAW itu bagi kita, sedangkan apabila kita berbuka puasa tu nafsunya melebihi segalanya. Waktu berbuka tu. Allah. Itu je soalan saya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Baik, soalan berkenaan dengan berbuka puasa, Ustaz. Subhanallah, luar biasa, Ustaz. Luar biasa soalan ni. Saya nak komen panjang-panjang pun, kita pun kadang-kadang buat juga, Ustaz. Subhanallah. Jadi mungkin sedikit penjelasan bila Ustaz. Baik, terima kasih Puan Robizan. Satu soalan sangat baik. Bila kita sebut tadi ada kaitan. Maknanya orang yang berpuasa, kegembiraan mereka ialah ketika mana mereka berbuka puasa. Para penonton rahmati Allah, kalau kita nak lihat petunjuk hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh sahabat bila Nabi berbuka puasa. Antara makanan ataupun juadah yang Nabi pilih yang pertama ialah rutab. Rutab ni ialah kurma basah. Ya, kurma basah. Kalau tidak ada rutab, Nabi akan berbuka dengan tamar. Kurma juga tamar.
yang sudah dikeringkan. Maknanya kalau di dalam konteks Malaysia hari ini kita tamarlah mana yang telah diproses dan sebagainya. Kalau tak ada yang kedua ini disebut dalam hadis Nabi akan berbuka dengan beberapa tegukan air. Ya. Jadi itu. Pun begitu para penonton rahmati Allah, ketika mana kita nak berbuka puasa sebenarnya ia terbuka, bukanlah kata kena sebiji-sebiji macam ni, tidak. Ya, dalam soal kita makan ini ia merupakan keluasan dalam agama. Syaratnya ialah kita jangan membazir. Ya, yang pertama jangan membazir. Yang kedua, jangan sampai kita makan tu ya Allah sampai penat, dah tak larat dah nak salat maghrib, Aisyah, apatah lagi tarawih. Mengah, Ustaz. Mengah, ya. Jadi baginda Rasulullah dan sahabat makannya sedikit sahaja. Kita ni sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Ya. Jadi tak salah nak makan, tetapi kita mesti menyukat dalam skala yang betul. Mungkin sahabat nak tanya, macam mana ya kalau kita makan berat terus sebelum kita salat maghrib, salah ke tidak? Kan? Baik, jawapannya tidak salah. Kerana dalam satu riwayat daripada Imam Muslim, baginda menyebutkan kepada kita, idza hadara al-'asha wa aqimatis salah fabda'u bil 'asha. Ya. Nabi kata, apabila telah dihidangkan al-'asha, ini ialah makanan. Ya, al-'asha salat, al-'asha makanan. Apabila dihidang, maknanya dah ada atas pinggan apa semua kan, dah ada di depan mata, dan pada waktu itu masuk waktu salat, Nabi pesan kepada kita, fabda'u bil 'asha, maknanya selesaikan makan dahulu. Jangan tergesa-gesa, selesaikan makan terlebih dahulu. Jadi pada pandangan kerdil saya, maknanya berpandukan pada pandangan ulama juga, maknanya apabila telah pun terhidang makanan juadah di depan mata kita, dalam konteks keluarga kan, anak-anak kita pun nak makan sama, jadi tak ada masalah, makanlah terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa, selesaikan, dan kemudian selepas itu barulah kita salat maghrib. Tetapi maknanya makan tu jangan lama sangatlah. Kita rancang betul-betul lah. Jadi saya rasa secara prinsipnya ialah kita makan jangan terlampau berlebih-lebihan, dan yang kedua jangan membazir. Dan mungkin ada sahabat kita tanya juga, kalau kami nak mulakan dengan kurma dahulu ke, boleh ke tidak? Pada pandangan kerdil saya boleh, tapi seeloknya janganlah kita hidangkan lagi makanan yang berat tadi ni, kerana kita mengambil semangat daripada hadis ini. Jadi inilah dua pertimbangan yang paling penting. Dua tadilah asasnya, jangan berlebihan, jangan sampai kita membazir, dan pastikan ibadat itu tak tertinggal dalam waktunya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kita nak dapat ibadat puasa sebagaimana orang soleh, itulah antara garis panduan yang diberikan oleh para ulama, dan semestinya Ustaz banyak lagi yang akan kita kongsikan kepada para penonton untuk topik puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Zarifi Daud untuk topik puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i. Ya, siapa di talian? Saya Nurhayati Ismail dari Rawang. Subhanallah. Silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi puan. Ya Ustaz, soalan saya, apakah amalan yang paling baginda kecintai ketika dalam bulan Ramadan yang jarang sekali yang baginda tinggalkan? Baik. Dan lagi satu soalan, adakah kita perlu berniat yang perbuatan kita tu adalah sunnah?
Terkadang ada benda yang kita buat tu kita tak tahu pun yang tu sunnah. Adakah kita akan diberikan pahala lah macam itulah. Baik. Okey. Terima kasih, itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, dua soalan yang cukup menarik daripada Hayati Ismail yang bertanya tentang amalan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, dan juga adakah kita perlu niatkan Ustaz untuk kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tahu macam mana Ustaz, adakah dapat ganjaran tersebut? Sedikit pada Ustaz. Baik, terima kasih Puan Nurhayati. Soalan yang pertama, apakah amalan yang dicintai oleh Rasulullah? Baik, yang pertama sekali, antara perkara yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berpuasa, selain di siang hari kita menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, satu. Yang kedua, kita tak makan dan tak minum, dua. Nabi pesan kepada kita kena jaga mulut juga, puasa mulut. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, barang siapa yang tak jaga mulutnya ketika puasa, maknanya masih duk mengata orang, masih duk adu domba orang, masih mengumpat orang, caci maki orang, fitnah dan seumpamanya, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempedulikan orang itu yang tidak makan dan tidak minum. Allah. Maknanya memberikan satu pengajaran kepada kita yang Nabi nak kita belajar daripada puasa ini, iaitulah kita mesti berpuasa mulut. Kawal mulut, jaga mulut daripada bercakap benda-benda yang mendatangkan dosa kepada kita. Satu. Yang kedua, Nabi SAW pesan juga kepada kita, apabila kita berpuasa, elakkan daripada bercakap perkara-perkara yang lara. Satu. Lara ni maknanya perkara-perkara yang tak bermanfaat. Ya, yang tak bermanfaat, tak datang apa-apa faedah pun dari Anas. Apa contohnya? Gosip. Ya, gosip kan. Benda ni memang benda yang menyeronokkan. Gosip. Kemudian cakap merapu, tak datangkan apa-apa manfaat ilmu dan sebagainya. Dua. Dan yang ketiga, Nabi pesan juga, tadi lara, yang pertama Nabi, yang kedua Nabi juga minta kita tinggalkan daripada bercakap perkara-perkara yang boleh membangkitkan nafsu syahwat kita. Ar-rafath dalam hadis sebut. Nabi pesan jangan bercakap benda yang boleh mendatangkan ataupun membangkitkan hawa nafsu kita. Cerita bab lucah, ya, apa-apalah, okey. Satu. Dua perkara. Tadi lara, dan yang kedua ialah rafath ataupun perkara lucah yang memakai nafsu syahwat, jangan. Kemudian Nabi pesan juga, apabila seseorang dia maki kita, hei bodoh contoh, dia mengata kita, Nabi suruh kita kawal emosi kita, kontrol ya perasaan kita ini dengan kita mengungkapkan kalimah Inni saim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Aku berpuasa. Maknanya puasa itu menjadi perisai kepada kita daripada kita balas balik dengan kata-kata mungkar, kata-kata maksiat kepada orang tersebut. Ini hebatnya puasa. Para penonton rahmati Allah, ada banyak lagi perkara yang menjadi petunjuk kepada kita untuk kita ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika kita berpuasa Ramadan, yang kita akan kupas lanjut selanjutnya. Soalan yang kedua, perkara tersebut perkara sunnah, tetapi kita tak tahu, ya, itu merupakan perkara sunnah. Baik, tentunya kita mesti mulakan diri kita dengan proses pengajian ilmu. Ya, makin kita banyak ilmu, makin kita ramai tuan-tuan guru, para asatizah yang mengajarkan kepada kita, insya-Allah kita akan dapat ilmu-ilmunya. Tetapi dalam keadaan ya kita tak maklum, kita tak tahu, tetapi itu merupakan perkara sunnah, tentu sekali bila kita beramal, ia akan tetap memberikan pahala kepada kita. Kerana Fudail bin Iyad, beliau mengatakan dalam hidup kita ini, amalan-amalan yang kita lakukan ini, pastikan dua perkara. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita buat ini biarlah tepat ataupun mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya antara sunnah harian yang mana yang Nabi buat, contoh yang telah dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang mulia. Nabi kita ni, para penonton, Nabi suka memulakan sesuatu dengan di sebelah kanan terlebih dahulu. Contoh, bila nak sikat rambut, Nabi akan mulakan di sebelah kanan terlebih dahulu.
Okey. Kemudian kalau nak pakai kasut, mulakan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi maknanya dalam perbuatan kita, kita mulakanlah dengan anggota kanan terlebih dahulu. Contoh, bila nak pakai baju ataupun nak pakai seluar, mulakan di sebelah anggota kanan terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan selain kita dapat menutup aurat kita ini, menjaga image personality kita, perkara yang paling penting dalam hidup kita, kita dapat pahala cintakan baginda Rasulullah dan pahala ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita Kaidin yang bertanya. Sekarang kita berada dalam fasa kedua Ramadan, iaitu fasa kemaafan atau keampunan. Soalannya Ustaz, adakah Rasulullah SAW pernah menyatakan ataupun memberitahu kepada ahli keluarga atau para sahabat baginda bagaimanakah cara untuk memanfaatkan fasa ini sepenuhnya? Mohon pencerahan Ustaz. Subhanallah, soalan yang cukup menarik Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Tentunya bulan Ramadan ini sepanjang 30 hari kita berada di madrasah ataupun universiti Ramadan sekarang, keseluruhan harinya ialah hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya 30 hari ini, sebulan ini mengandungi ataupun hari-hari yang akan dikurniakan maghfirah, keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang 30 hari ini juga Allah Azza wa Jalla akan menyediakan peluang untuk kita semua dibebaskan, diberikan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, para penonton rahmati Allah, sebagai jawapan kepada sahabat kita tadi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pesan yang sangat bermakna kepada kita semua. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab. Ihtisab ini bermaksud orang itu berpuasa dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ada juga para ulama yang mentafsirkan hadis ini, mereka mengatakan dosa-dosa akan datang pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penonton rahmati Allah, hadis ini bagi orang yang beriman, mereka jelas orang yang berpuasa bersungguh-sungguh, walaupun dengan kepenatan yang amat sangat. Tentu sekali kita berpuasa, kepenatan mengikut berbeza-beza. Bagi yang bekerja dalam sistem ataupun dalam pendingin hawa, tak sama dengan orang yang bekerja di lapangan sebagai kontraktor, yang membina bangunan dan sebagainya dengan kepanasan dan sebagainya. 40 darjah Celsius. Ya, jadi tentu sekali pahala itu berbeza-beza mengikut darjah kepenatan dan kepayahan seseorang itu. Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira hadapan Ustaz. Ya. Maknanya hadis ini memberikan satu semangat kepada kita untuk kita menjalani ibadat puasa dengan penuh rasa kegembiraan, dan kita jelas kita nak mencari keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Saya tertarik bila mana Ustaz menyebutkan tentang bagaimana tahap kepayahan itu merupakan satu penanda aras bagaimana puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya Ustaz. Dan berikutnya di talian pada ketika ini kita ada pemanggil yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, saya Ismail. Okey, soalan saya tanya Ustaz. Ya, baik. Bagaimanakah puasa cara Rasulullah SAW mendapatkan manfaat bermulanya dari baginda bersahur sehinggalah saat-saat beliau berbuka? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Terima kasih Cik Ismail Maisa dari Sungai Buloh bertanya soalan yang cukup menarik. Semangat, subhanallah. Terkejut saya tadi. Allah, ini semangat Ramadan ni Ustaz. Aura Ramadan. Fasa kedua Ustaz ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Baik, bila sebut fasa yang kedua, dari Ana sebut tadi dan kita kaitkan dengan semangat Tuan Haji Ismail, maknanya para penonton, yang kita nak ialah sekarang ini kita berada di fasa yang kedua. 10 hari fasa yang kedua. Maknanya orang-orang yang nak ikut Nabi dan para sahabat dan para tabi'in berpuasa, momentum kita itu mesti makin kuat dan makin laju ke depan. Ya, jangan
kita makin, orang kata loy. Jangan makin loy, makin ceroy. Lama tak dengar perkataan itu. Kita kena makin semangat. Baik, apa dia? Nabi contohkan kepada kita. Nabi SAW menyatakan kepada kita, tuan-tuan, bulan puasa ini amat dianjurkan kepada kita untuk kita memberi makan kepada orang lain yang berbuka puasa. Maknanya kita sedekahkan ataupun menyediakan juadah berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Sabda Nabi menyatakan kepada kita, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan juadah berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, mereka akan dapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa berkurang walau sedikit pun. Maknanya seolah-olah hadis ini memberikan gambaran kita dapat dua pahala puasa. Satu, pahala kita berpuasa sendiri. Yang kedua, pahala ekstra orang yang kita beri jamuan dia makan tadi ketika dia berbuka puasa. Maknanya dapat begitulah. Maknanya gambarannya. Baik, para penonton dan rahmati Allah, kalau kita lihat ya, sebagai contoh, saya teringat tuan guru kepada Imam Abu Hanifah yang bernama Hammad bin Abu Sulaiman. Hammad bin Abu Sulaiman, kebetulan beliau ini seorang yang ada duit, ada harta. Allah Ta'ala kurniakan harta kepadanya. Tetapi cantiknya beliau ini, beliau merupakan hartawan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain beliau seorang ilmuwan. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan, puan-puan? Di bulan puasa, Hammad bin Abu Sulaiman ini, beliau telah sponsor ataupun memberi makan kepada 500 orang untuk berbuka puasa. Allah. 500 orang. Jadi para penonton, 500 orang ni bukan sedikit. Bukan 5 orang. Bukan 5 orang. Maknanya kita tengok mereka ini beriman kepada hadis Nabi. Bukan setakat mereka tahu, mereka faham dan mereka beriman, mereka buat apa yang Nabi SAW sebutkan kepada mereka. Para penonton, mungkin kalau kita nak ikut Hammad bin Abu Sulaiman, tuan guru kepada Imam Abu Hanifah, mungkin kita tak mampu, mungkin ramai sangat. Tetapi tuan-tuan puan, mungkin kita boleh buat satu KPI, satu sasaran bagi kita lah. Sebelum sampai sebulan ini, 29 Ramadan ataupun 30 Ramadan, kita boleh beri juadah berbuka puasa kepada 10 orang untuk berbuka puasa. Bagi saya, itu satu kejayaan kita bagi tahun Ramadan tahun ini. Ya? Jadi itu perkara yang kita mesti ambil sama-sama perhatian. Para penonton, untuk jawab soalan Tuan Haji Ismail kita tadi, Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, Nabi ditanya, sedekah yang paling afdal itu bila? Nabi kata, yang paling afdal ialah sedekah fi Ramadan. Sedekah di dalam bulan Ramadan merupakan sedekah yang paling afdal. Para penonton rahmati Allah, cadangan saya, kalau kita nak beri duit raya kepada anak-anak rakan taulan, sepupu-sepupu ataupun anak saudara, eloklah kita beri di dalam bulan Ramadan. Mungkin di penghujung Ramadan nanti kita siap-siap peruntukkan dalam sampul raya tu kan, beri di dalam bulan Ramadan kerana pahalanya luar biasa. Tak sama kita beri apabila di luar bulan Ramadan nanti. Wallahu a'lam. Bawa duit banyak-banyak, Ustaz. Ni duit apa, Pakcik? Ni duit puasa. Duit puasa. Betul-betul kejut, Ustaz. Subhanallah. Kita betulkan yang biasa dan juga kita biasakan yang betul. Dan berikutnya, Ustaz, kita ada pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Ilyas daripada Aidan Pulau Pinang. Ya, silakan Cik Ilyas. Assalamualaikum Ustaz Nazarifi dan juga Dayana. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat berpuasa. Selamat puasa, Haji. Kita tahu Nabi Muhammad SAW duduk di Mekah dan juga Madinah, tanah yang barakah. Mendapat pahala di situ berlipat kali ganda. Dalam berpuasa baginda juga, baginda berbuka dengan air dan damar dan melakukan banyak amalan-amalan solat malam. Dan juga melalui baginda juga melalui dalam peperangan jihad. Bagaimana kita cara duduk di Malaysia ni, hanya adakah pahala yang kita dapat ni kurang daripada baginda yang ada di Mekah atau di Madinah? Dan bagaimana untuk mendapatkan takwa tu? Kita ni kurang melakukan amalan solat, zikir, Quran, dan sedekah. Minta pencerahan bagaimana cara yang untuk menjadi hebat seperti Rasulullah. Soalan pertama. Soalan keduanya, boleh tak kita berkata kepada anak-anak kita, jangan tidur banyak,
bekerja lebih keras, lebih kuat lagi daripada luar bulan puasa untuk menunjukkan kepada orang kata di orang bukan Islam ni kita ni kuat. Bagi baginda boleh berperang dalam bulan puasa. Mengapa kita tidak boleh bekerja lebih kuat dalam bulan puasa ni untuk pencerahan daripada Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, soalan yang cukup luar biasa Ustaz. Subhanallah. Saya tertarik soalan yang kedua tu, kepimpinan melalui teladan tu. Kalau kita tak bagi anak tidur, kita yang lebih banyak tidur. Subhanallah. InsyaAllah kita akan kupas soalan ni Ustaz. Kita nak berehat seketika. Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Istimewa Ramadan kami bawakan kepada anda yang berbahagia Ustaz Zarifi Daud untuk berbicara topik puasa cara Rasulullah SAW. Saudara sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, terus menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi 0377261603 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi poster di laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi siaran langsung di Facebook untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz bersiaran serentak di TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Baiklah Ustaz. Ya. Kita nak menjawab persoalan yang diajukan oleh sahabat pemanggil kita Encik Ilyas sebentar tadi. Ya. Dua soalan yang diajukan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Encik Ilyas kita dari Jalan Air Hitam, Pulau Pinang ya. Subhanallah, semangat tuan kita ni, alhamdulillah. Baik, tentu sekali kita nak ikut jalan yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah, para sahabah, para tabi'in dan para salafus salih. Ya, itu asasnya. Dalam hidup kita ini, kita jadikan Rasulullah, para sahabah, para tabi'in, para salafus salih sebagai rujukan dan contoh personaliti untuk kita ikut. Ya, baik. Para penonton, apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, membaca Al-Quran. Apabila masuk sahaja bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertadarus menyemak bacaan Rasulullah dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, di situlah Nabi akan menyemak bacaan dan Jibril akan memberitahu kepada Rasulullah ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini di belakang, di depan, ya, itu. Dan pada tahun kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kali baginda Rasulullah bertadarus dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Para penonton, kalau kita tengok sahabah, para tabi'in dan para salafus salih, mereka di bulan Ramadan mereka menyibukkan diri mereka untuk membaca Al-Quran. Sebagai contoh, Imam Az-Zuhri, contohnya, bila masuk bulan Ramadan, beliau akan mengosongkan jadual pengajian hadisnya, sebaliknya memberikan penumpuan penuh agenda untuk membaca Al-Quranul Karim. Satu contoh yang selalu saya sebut di mana-mana, Imam Syafi'i. Di dalam bulan Ramadan, sepanjang sebulan berpuasa, beliau telah mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Maknanya secara purata, 60 kali khatam Al-Quran dalam tempoh sebulan, puratanya lebih kurang sehari Imam Syafi'i khatam 2 kali khatam Al-Quran. Allah. Khatam ni maknanya 30 juzuk yang beliau baca. Bukan baca 3 kul khatam ni dah. 30 juzuk sehari 2 kali beliau khatam. Para penonton, mungkin kita nak buat seperti ini tak mampu. Jadi paling kurang para penonton yang kita diminta untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kerana apa?
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Secara sekaligus, kesemua ayat Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Bulan Ramadan dimuliakan kerana apa? Kerana Al-Quran. Kita sebagai hamba Allah, bagaimana kita mahu dimuliakan? Tentunya lah dengan Al-Quran juga. Jadi para penonton, pelan tindakan kita, mari kita membaca Al-Quranul Karim semampu yang kita boleh. Yang ni yang kita nak tunjuk bersungguh-sungguhnya kita ini untuk memakmurkan bulan Ramadan. Salah satu caranya ialah memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kalau kita mampu speed, ya, tapi asasnya kena baca dengan yang betul lah. Ya, maknanya kalau kita mampu sehari 1 juzuk, alhamdulillah. Ya, maknanya 30 hari kita berpuasa nanti, kita akan khatam sekali khatam Al-Quran. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Cerita pasal tidur sikit tadi Ustaz. Mungkin Ustaz nak respon pada soalan tadi. Tidur. Kadang-kadang budak ni dia letih Ustaz, sekolah, belajar dan sebagainya, tak boleh langsung nak rehat Ustaz. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Boleh untuk kita tidur. Ya, kita manusia biasa kan. Kita perlukan rehat. Boleh, tak ada masalah. Cumanya janganlah sepanjang hari kita tidur. Maknanya itu merugikan kita. Sebaliknya kita aturlah. Maknanya mungkin kita nak tidur sebelum zuhur sekejap. Kan? Ataupun selepas zuhur sekejap. Kan? Maknanya untuk kita membina tenaga kita semula. Dan asasnya selepas itu kita teruskanlah ya aktiviti kita seperti biasa. Mudah-mudahan ia memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Allah bimbang muka apa Ustaz kalau tidur tak bangun ni mula subuh sampai maghrib. Allah takut tu orang tengok dah meninggal Ustaz. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syahid Ustaz bulan puasa ni. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton. Gurau je Ustaz. Betul. Kita raikan lagi sahabat penonton kita di Facebook yang bertanya. Kim Nana. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat beribadah berkobar-kobar, tapi badan selalu letih dan mengantuk. Bolehkah Ustaz berikan sedikit panduan persiapan fizikal dan mental dalam beribadah di bulan yang mulia ini? Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat kita yang bertanya Kim Nana ya. Terima kasih. Baik, para penonton sekalian, saya bila ditanya soalan ini saya teringat pada tahun sekitar 1973 ataupun 74, Presiden negara Tunisia pada waktu itu yang bernama Habib Bourguiba. Presiden Habib Bourguiba ni tuan-tuan, pada tahun itu beliau telah buat satu perkeliling dasar ataupun arahan kepada seluruh penjawat awamnya di negara Tunisia pada waktu tersebut. Maknanya orang kita kata orang kerja government lah, kan, orang kerja government. Apa yang Presiden Habib Bourguiba buat tuan-tuan? Dia telah mengharamkan penjawat awam Muslimnya daripada berpuasa di bulan Ramadan. Allahu akbar. Berani ni dia ni. Berani ni. Allahu akbar. Para penonton, untuk membuktikan yang dia betul-betul berani, serius dan dia betul-betul nak melaksanakan polisi ini, apa yang dia buat? Presiden Habib Bourguiba bersama seluruh anggota kabinetnya telah muncul di stesen TV rasmi negara Tunisia. Pada siang hari, apa yang mereka buat? Mereka makan secara berjamaah. Maknanya kita sedang bersiaran langsung sekarang ini. Maknanya kalau nak imbau tahun itu, bersiaran langsung, adalah ayam goreng semua kan? Berani dia makan secara live. Program itu makan je tak? Makan. Allahu akbar. Maknanya dia nak tunjuk betul-betul dia serius. Allahu akbar. Baik, para penonton, setelah ditanya kepada Presiden Habib Bourguiba, kenapa dia buat polisi ini? Dia mengatakan, dia buat polisi itu sebab umat Islam apabila berpuasa di siang hari Ramadan, mereka bermalas-malasan, tak produktif. Allahu akbar. Itu persepsi yang terbina dalam kotak pemikiran Presiden Habib Bourguiba. Tentu sekali saudara, kita tak bersetuju dengan apa yang dibuat ini. Cumanya kita mesti ambil cabaran untuk kita membuktikan persepsi dakwaan, tuhmahan itu sebenarnya langsung tak tepat ataupun bahasa direktnya ialah salah. Dakwaan itu salah. Jadi ini kita kena buktikan. Bagaimana? Kita kalau kita bekerja
sama ada di pejabat ataupun apa-apalah kerja kita kan, kita bekerja dengan penuh amanah dan committed. Betul, kita berpuasa ni kalau kita kata tak penat, tipulah. Betul. Kan? Tipulah. Lumrah manusia biasa. Lumrah kita penat, letih. Tetapi janganlah kepenatan kita itu, keletihan itu menyebabkan kita bermalas-malasan. Itu pokok pangkalnya, kita mesti produktif, bekerja seperti biasa dan tentu sekali bila kita bekerja seperti biasa, penuh komited dan sebagainya, ganjaran pahala Allah akan berikan kepada kita hasil kekuatan dan komited kita atas amanah yang diberikan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Terima kasih bagi Ustaz, satu jawapan yang cukup tuntas. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan sahabat pemanggil di talian pada ketika ini, Cik Umar Abdul Majid. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Ya, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Soalan saya begini Ustaz untuk mendapat puasa macam Rasulullah. Saya rasa amat sukarlah bagi diri saya lah, sukarlah sikit. Tapi buat kata Ustaz biasa, kalau tak dapat semua jangan tinggal semua Ustaz ya. Jadi soalan saya macam inilah Ustaz. Dulu masa Nabi Rasulullah SAW berpuasa, apa yang dikatakan cabaran luar ini. Contohnya lah kita ni, saya contoh daripada TV itu ada kaki Ustaz, sampai sekarang dah tak ada kaki dah TV itu, lekat di dinding je. Tengok drama cukup minat Ustaz. Tapi itu yang masalahnya tu, cubaan luar ni, dugaan luar ni. Lepas tu pergi pula ke bazar Ramadan, lagi cabaran lagi kuat Ustaz. Kerana apa? Tengok air, tengok juadah, pesta juadah di bazar Ramadan mencabar. Apa dia katakan, di ketakwaan kita yang kita nak dapatkan daripada puasa. La'allakum tattaqun, kata Ustaz tadi. Amat sukarlah Ustaz untuk mengikut cara Rasulullah berpuasa. Jadi soalan saya, apakah pulang tindakan yang harus kita lakukan supaya kita dapat, kata tadi Ustaz selalu cakap, tak dapat semua jangan tinggal semua itu. Supaya kita mendapat la'allakum tattaqun, supaya menjadi graduan-graduan Ramadan ini mendapat ketakwaan yang sebenar itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, soalan yang cukup menarik Ustaz. Subhanallah, menarik. Tuan Haji Umar Abdul Majid, kita bertanya soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Umar Abdul Majid. Baik, antara perkara yang Nabi pesan kepada kita, bila kita buat perkara ini jadi ibadah, sunnah yang diajar oleh Nabi. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, jangan tinggal amalan sahur. Jangan tinggalkan amalan sahur. Kerana Nabi kata kepada kita, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kerana pada waktu sahur itu terdapat keberkatan di dalamnya. Para penonton, kenapa waktu sahur ini barakah? Yang pertama, dalam dalil menyatakan pada waktu sahur ini para malaikat akan bersalawat, berdoa, mendoakan orang yang makan sahur. Maknanya kita dapat salawat dan juga doa daripada para malaikat bagi orang yang makan sahur. Satu. Yang kedua, antara sunnah yang diajarkan kepada kita takhir ataupun melewatkan waktu makan sahur itu. Melewatkan waktu makan sahur itu. Kalau kita rujuk kepada riwayat, antaranya dalam hadis daripada Sayyidina Anas, Zaid bin Sabit pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Anas bertanya kepada Zaid, berapa lamakah tempoh Nabi makan sahur dengan waktu azan subuh itu? Jangka waktu tu berapa jangka waktu? Anas bertanya kepada Zaid. Kemudian Zaid menjawab, tempohnya sekira-kira bacaan ayat Al-Quran sebanyak 50 ayat. Maknanya secara secara rawaknya, sepuratannya kita kata pukul 5 pagi, 5.30 pagi itu cantik dah lah Maknanya kita termasuklah, kita telah mentakhirkan ataupun melewatkan makan sahur. Jangan kita makan sahur pukul 12.30 malam pula. Tengok bola. Tengok bola. Itu tak nama makan sahur kan. Jadi nak dapat pahala sunnah yang Nabi ajar, iaitulah kita melewatkan makan sahur dan tambah satu lagi, perbanyakkan istighfar pada waktu sahur. Ini yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dan semestinya banyak lagi yang akan kita kongsikan Ustaz. Kita nak berehat seketika dan kita nak saksikan, kita nak hayati kapsul Ramadan yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Don Daniel dengan topik yang Maha Mendengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita nak dibandingkan dengan umat atau penganut agama yang lain? Tuhan kita, Allah, menjaminkan kita doa kita pasti mustajab. Adapun Tuhan bagi orang yang lain daripada Allah, mereka tidak akan menjanjikan apa-apa kepada penganut agamanya. Firman Allah, Ud'uni astajib lakum. Doa pada aku memperkenankan doa kamu. Belum lagi dikira gambaran contoh-contoh doa makbul seperti doa Nabi Musa, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria alaihimussalatu wassalam yang menggambarkan kepada kita Allah Maha mendengar rintihan dan rayuan hambanya. Apatah lagi di dalam satu bulan yang memang dikhususkan untuk hambanya mentaqarrubkan dirinya, maksudnya merapatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditebarkan seluas-luasnya dalam bulan Ramadan. Doa dimakbulkan sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang siang dan malam, sepanjang waktu solat dilipat gandakan kemakbulannya. Bayangkan, bulan yang dimakbulkan doa, bulan ini disertakan dengan hadis-hadis Nabi berkaitan waktu-waktu yang mustajab doanya. Contoh, Nabi bersabda, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama kita berpuasa? Bukankah hampir 10 jam, 11 jam? Sepanjang itu doa dimakbulkan. Kemudian hadis Nabi yang lain, Nabi kata, doa orang yang berpuasa waktu dia nak buka puasa, makna lagi 10 minit, 5 minit sebelum buka puasa, da'watun la turad, Nabi sebut, doa yang tidak akan ditolak. Cuba kita tengok amalan para habaib, para ulama ketika nak buka puasa, panjang doanya. Kenapa? Doa di situ dimakbulkan oleh Allah. Jangan ditinggalkan qiyamul lail, kerana bulan Ramadan setiap malam kita akan qiyamul lail, iaitu pada sembahyang tarawih. Jangan tinggal lagi 10 malam terakhir yang dijanjikan keberkatannya. Jangan tinggal malam Lailatul Qadar yang mana dia lebih baik daripada 1000 bulan. Doa di dalamnya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditinggalkan doa ketika mana peristiwa-peristiwa agung seperti nuzul Quran. Jangan ditinggalkan waktu yang sayup. Tidak ada makhluk yang bangun waktu ketika itu kecuali mereka yang beribadah. Bila? Waktu sahur. Kerana ketika itu Allah menghampiri langit dunia dengan rahmatnya. Allah kata, mana dia hamba aku yang berdosa, aku nak ampunkan dosa dia. Mana dia hamba aku yang berhajat, aku nak tunaikan hajat dia. Mana dia hamba aku yang ingin memohon, aku ingin berikan permohonan kepada dia. Allahu Akbar. Ini Allah, Tuhan yang Maha mendengar. Mohonlah doa walaupun kita berdosa, kerana Allah suka hamba yang berdosa yang berdoa, ampunkan. Kerana Allah suka kita tahu ada Tuhan yang Maha Pengampun. Aqulu qawli hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih 1 jam lagi kita bakal mendarat semestinya dalam penerbangan. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah, rasa macam berada dalam penerbangan. Dan semestinya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zarifi Daud untuk kita berbicara puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas tontonan dan sokongan anda para penonton. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat pemanggil kita yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Rohani, apa khabar? Alhamdulillah sihat, walafiat. Ya, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya sebab tadi Ustaz ada mengatakan sedekah di bulan puasa adalah apa pahalanya berganda-ganda, berlipat ganda. Jadi kita memang ingin nak sedekah di awal bulan, di bulan puasa, di bulan Ramadan. Tapi macam kita dah niatkan pada pertengahan bulan Ramadan ni lah. Yang kita nak sedekahkan kepada sesiapalah, anak saudara ke, saudara mara ke, adik-beradik ke, orang-orang yang orang yang miskin, orang tua yang uzur. Tapi kita niatkan pada bulan puasa ni. Dan kita telefon mereka lah. Kalau yang sampai dulu sebelum raya, dah ada sedekahnya dah ada disimpan lah. Dan yang mana sampai pada hari raya pun dapat juga. Tapi kalau yang macam pakaian, kuih apa semua kita dah hantarkan kepada yang dekat-dekat lah. Apakah dapat pahala berganda kerana kita berniat pada bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan. Sebelum mereka itu datang. Yang dah datang awal, dapatlah cepat. Tapi kalau yang datang raya, kita pun bagikan kepada mereka semua. Apakah dapat berganda? Itu aja. Baik, terima kasih soalannya. Subhanallah, cukup menarik. Kadang-kadang bila kita bagi bulan puasa, dapatnya bulan ataupun hari Syawal, Ustaz. Jadi pahalanya tu dapat pada bulan Ramadan, ganjaran tu berlipat kali ganda, Ustaz. Subhanallah. Subhanallah, tentu sekali Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah pasti mengganjari hamba-hambanya yang melakukan amal-amal saleh. Jadi saya kira yang pertama sekali dalam Islam ini, bila kita berniat itu pun sebenarnya dah belum kita buat lagi, niat tu pun malaikat dah catat amalan kepada kita. Ya. Jadi apatah lagi apabila benda itu kita laksanakan, maknanya ditulis lagi pahala kepada kita. Jadi Puan Siti Rohani tadi, mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Ya, tentu sekali sedekah ini merupakan satu amalan yang sangat baik bila-bila masa. Ya, pasti ia akan dihitung sebagai amalan ketaatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam Al-Quran sehinggakan Allah gambarkan betapa hebatnya sedekah di atas dunia ini. Di hari akhirat nanti, orang yang telah meninggal dunia, mereka merayu-rayu kepada Allah supaya dihidupkan semula, ditangguhkan ajal kematian itu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Azza wa Jal menggambarkan mereka ini merayu-rayu minta tangguh ajal kematian. Alangkah baiknya sekiranya ajal kematian aku itu ditangguh. Sebab apa?
semata-mata kerana fa'asaddaqa, mereka mahu bersedekah. Dan mengambil semangat bulan Ramadan ini, kenapa kita promosikan, kita beri semangat untuk kita bersedekah di dalam bulan Ramadan? Kerana digambarkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Ramadan Nabi menjadi insan yang sangat pemurah. Pemurahnya Nabi itu diperumpamakan seperti rihul mursalah, seperti angin yang bertiup kencang. Maknanya kalau angin bertiup kencang ni, satu laju. Yang kedua, dia kena semua orang. Maknanya kita bantu berapa ramai yang kita mampu untuk bantu, kita bantulah. Ini kita mengambil sempena semangat apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi sahabat pemanggil kita yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz dan Dai. Ya, siapa di talian? Salih Husin dari Tuaran Sabah. Subhanallah, silakan tuan. Saya punya persoalan begini, Pak. Kalau yang macam sedekah bulan puasa ini kan sama hari-hari biasa, apa kelebihan dia itu, Tuan? Ya. Ustaz, itu sajalah Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Subhanallah, nun jauh dari Sabah bertanya Ustaz. Ya, InsyaAllah kita penerbangan kita ni bakal tiba di sana insyaAllah. Alhamdulillah. Kurang lebih 45 minit lagi Ustaz insyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Salih Husin yang bertanya berkenaan dengan sedekah ganjarannya Ustaz. Subhanallah. Allahu Akbar. Nabi pesan kepada kita, ittaqin nar walau bisyiqqit tamrah. Kata Nabi, takutlah kalian kepada api neraka itu walau sekadar dengan sebelah tamar. Allah. Maknanya dalam hadis ini, para ulama telah menyatakan Nabi pesan kepada kita, tamar tu kan kurma, sebiji kurma tu kita belah dua. Satu kita makan untuk diri sendiri. Sebelah tu pun kalau boleh sedekah-sedekahlah. Kerana walau sedekah separuh tamar itulah yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Paling minimum tu Ustaz. Paling minimum. Allah Akbar. Jadi para penonton yang rahmati Allah, Nabi ajarkan kepada kita, maknanya harta yang sebenar bagi kita untuk kita bawa di hari akhirat nanti ialah harta zakat, harta sedekah, harta yang kita infak, yang kita wakafkan. Inilah sebenarnya yang kita nak bawa di hari akhirat nanti. Kerana itu para penonton, ada satu cerita. Cucu ataupun cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainul Abidin. Cicit Nabi ini, beliau ada satu amalan yang special. Amalannya apa dia tuan-tuan? Beliau bersedekah bantu orang fakir miskin dalam keadaan orang lain tak tahu. Allah. Dia seorang saja yang tahu, dia dengan Allah Azza wa Jalla saja. Apa yang berlaku di kawasan kampung dia ni ataupun tempat dia ini, orang fakir miskin bila mereka buka pintu sebelah pagi, tengok-tengok sudah ada makanan yang diletakkan oleh seseorang. Buka setiap pagi ada. Tanya jiran sebelah, ada ke? Ada juga. Maknanya yang fakir miskin ni semua ada makanan. Tetapi mereka tak tahu siapa yang letak makanan ini. Para penonton, rahsianya terbongkar apabila Ali Zainul Abidin ini meninggal dunia. Allah. Saat hendak dimandikan jenazah beliau itu di atas bahunya, kulit bahunya ini sedikit kasar sedikit. Allah. Tanda menanggung beban berat ketika hidupnya. Allah. Dan yang kedua, setelah meninggalnya, wafatnya Ali Zainul Abidin ini, apa yang berlaku? Orang fakir miskin tadi, bila buka pintu rumah setiap pagi, tak ada dah makanan. Maknanya tak ada dah orang yang meletakkan makanan tadi. Itulah tanda Ali Zainul Abidin lah yang bersedekah selama ini dalam keadaan sesiapa pun tak tahu, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mafhum hadis, sedekah infaklah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Jadi para penonton, nasihat untuk diri saya terutamanya, dalam banyak-banyak amalan kita mesti ada paling kurang satu amalan yang menjadi rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah yang mendidik jiwa ikhlas kita, wallahu alam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan semestinya biasa, amalan biasa bagi Nabi dan para sahabat bukan biasa macam kita, Ustaz. Subhanallah. Tu jauh beza, Ustaz, jauh panggang dari api. Dan sebenarnya Ustaz, kita ada banyak lagi soalan yang kita nak raikan daripada sahabat kita yang berikutnya di Facebook. Sahabat yang bertanya, kita raikan soalan. Okey, baik, kita ada pemanggil, Ustaz. Subhanallah. Masya-Allah, pemanggil kita pun ramai pada pagi ini. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipina Yusof daripada Tanjung Karang. Ajukan soalan Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam ni kan saya naklah Ustaz, macam mana saya nak ikut cara Rasulullah berpuasa Ustaz? Yang kita buat tu, tapi itulah amalan Rasulullah. Lepas tu, bagaimana cara Rasulullah bersedekah yang boleh kita ikuti supaya ikut cara Rasulullah? Dan satu lagi, kita sedang baca Quran kan Ustaz? Digalakkan untuk banyak membaca Al-Quran. Lepas tu kita membaca tafsir Ustaz kan? Kita ada wudu. Lepas tu bila kita terbatal Ustaz, adakah kita teruskan membaca dengan Quran yang ditafsir tu ataupun kita kena wuduk balik semula? Dan satu lagi Ustaz, kita banyakkan membaca yang kita hafal-hafal Ustaz. Kalau kita penat baring ke, kita tak pegang Al-Quran, kita banyakkan baca Qul Huwallah ke contoh. Adakah menyamai dengan kita membaca Al-Quran Ustaz? Baik. Sebab kita tak adalah nak menghadap Al-Quran Ustaz kan? Ya, ya. Itu je soalan saya Ustaz ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ni suara mewakili pencinta Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan kita boleh dapat mencontohi sifat yang cukup baik ni Ustaz. Subhanallah. Sedikit respon daripada Ustaz jawapan. Baik, yang pertama sekali membaca Al-Quran. Saya puji puan kita tadi dan sahabat-sahabat penonton yang memang semangat sungguh nak baca Quran. Memang tuan-tuan dan puan, di dalam bulan Ramadan lah kita nak baca Quran. Ya, kita nak susun masa kita untuk baca Quran. Sebab di luar bulan Ramadan nanti, kita bimbang kita tak dapat nak baca Al-Quran. Sebab apa? Di luar Ramadan nanti suasananya dah tak sama macam di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kalaulah di dalam bulan Ramadan kita tak mampu untuk baca Quran, tak mampu peruntukkan masa untuk baca Quran, percayalah di luar bulan Ramadan nanti lagi susah untuk kita peruntukkan baca Quran. Baik, saya nak rangkumkan jawapannya. Kenapa kita perlu baca Quran para penonton? Jawapannya kerana Al-Quran merupakan kitab hidayah, petunjuk kepada kita. Dalam hidup kita ini, apa juga permasalahan, solusinya, rujuklah Al-Quranul Karim. Carilah pedomannya dalam Al-Quranul Karim. Kerana itu para sahabah, mereka bila membaca Al-Quran, mereka menganggap seperti batu besar yang menghempap kepala mereka. Mereka betul-betul terpukul setiap kali datang teguran daripada Allah dalam Al-Quranul Karim. Jadi ini yang kita nak belajar daripada sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Baca Quran, kita cuba untuk memahami maknanya dan bawa ayat tersebut dalam hidup kita. Sedikit dari Anas, Syekh Asy-Syanqiti beliau menyatakan tadabbur, bila kita sebut tadabbur ada 5 perkara. Ada 5 ciri. Yang pertama, baca Quran. Baca Quran. Yang kedua, memahami ayat Al-Quran yang kita baca. Bagaimana? Kita kena rujuklah kepada terjemahan Al-Quran. Antara terjemahan yang bagus ialah terjemahan Pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh JAKIM. Okey. Yang ketiga, kita mesti mengetahui ayat Al-Quran itu apakah sebab turunnya, apakah ayat-ayat hukumnya, bagaimana kita nak faham ataupun nak mengetahui ayat ataupun isi kandungan ini. Di sini perlu kepada ilmu tafsir untuk kita tadabbur. Jadi di rumah kita juga para penonton, elok ya kita ada satu kitab tafsir paling kurang. Ya, antaranya tafsir Ibnu Kathir ya yang diterjemahkan dalam bahasa kita, antaranya tafsir Al-Azhar Buya Hamka dan lain-lain lagi. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, setiap ayat Al-Quran yang kita baca itu, kita mesti refleksi. Kita mesti tanya, apa kaitan ayat ini dengan diri saya untuk saya buat perubahan? Apa kaitan ayat ini dengan isteri saya untuk buat perubahan? Apa kaitan ayat ini dengan anak saya untuk buat perubahan? Ya, itu refleksi. Dan yang kelima, kita beramal dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Satu. Yang kedua, kenapa kita perlu baca Quran para penonton? Sebab kita akan meninggal dunia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan memberikan syafaat bantuan kepada sekalian orang yang membacanya di atas dunia ini di hari akhirat nanti. Tuan dan puan, dalam kubur nanti yang menjadi teman kepada kita ialah Al-Quranul Karim. Yang menjadi penghibur kepada kita ialah
Al-Quranul Karim. Jadi kalaulah di atas dunia ini kita malas baca Al-Quran, kita baca yang lain. Kita dengar yang lain. Mana mungkin Al-Quran akan jadi teman kepada kita di hari akhirat nanti. Kerana itu para penonton, bila kita menghantar jenazah ke kuburan, saat jenazah dibawa, diletak di dalam liang lahat itu, tuan-tuan dan puan, ya, tuan-tuan, kita tengok di bawah itu, bila dibuka sedikit kan, nak diletakkan di dalam liang lahat. Cuba bayangkan, ini bukan sahabat aku, ini bukan jiran tetangga aku, tetapi itu adalah aku. Allahu Akbar. Itu adalah aku. Cuba bayangkan saudara penonton, di dalam kegelapan kubur itu, alam kubur, alam barzakh itu, yang menjadi teman kepada kita tentulah Al-Quranul Karim. Para penonton rahmati Allah, seperti yang puan kita bertanya, contoh ya, kita nak ulang sahaja qul huwallah ataupun idza jaa nasrullahi wal fath ya dan sebagainya lah. Tak apa, itu juga dikira kita baca Al-Quran. Ya, mungkin betul lah Datuk Anas kan, kita dah baca dah 2 muka surat ataupun 1 juzuk dah baca dah. Jadi dah mungkin nak berehat sekejap kan. Jadi sambil-sambil nak tunggu tidur tu kita ulang qul huwallah qul huwallah qul huwallah. Ayat lazim. Ayat lazim. Masya-Allah, itu adalah zikir yang paling utama, iaitulah kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Al-Quran bakal menjadi syafaat kepada kita di akhirat, bagi kita terutamanya kepada pencinta Al-Quran. Banyak lagi Ustaz yang kita nak raikan, yang kita nak kongsikan untuk topik puasa cara Rasulullah SAW. Kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru istimewa Ramadan. Kami bawakan kepada anda lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 untuk topik pada hari ini, puasa cara Rasulullah SAW. Masih lagi kita bersama yang berbahagia Ustaz Zarifi Daud dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kami di Tanyalah Ustaz ingin mengambil kesempatan untuk mendoakan yang terbaik untuk misi mencari dan menyelamat kapal selam KRI Nanggala 204 yang hilang di Laut Bali pada Rabu lalu. Mudah-mudahan keajaiban berlaku, mudah-mudahan dipermudahkan urusan usaha mencari dan juga menyelamat, insya-Allah. Dan Ustaz, kita nak sambung perbincangan topik kita pada pagi ini untuk topik puasa cara Rasulullah SAW. Para penonton, sahabat kita yang bertanya Ustaz di Facebook, Muhammad Izzuddini. Baik, soalannya Ustaz, adakah ketika berpuasa Rasulullah SAW juga melakukan amalan bersugi atau bersiwak? Mohon curahan ilmu daripada Ustaz. Terima kasih dari Pasir Mas bertanya. Baik, terima kasih sebab kita bertanya tentang siwak ini ataupun memberus gigi. Dalam satu riwayat, Nabi menyatakan kepada kita, sekiranya tidak memberikan kepayahan kepada umat aku. Nabi kata, Nabi seperti nak perintahkan supaya kita bersugi setiap kali nak solat. Nabi kata, kalaulah tak menjadi kepayahan, tetapi ia tidaklah diwajibkan kerana Nabi faham ia menjadi satu kepayahan kepada kita. Tetapi hadis ini secara umumnya memberikan satu kefahaman kepada kita. Kita mesti menjaga kebersihan mulut, ya, kebersihan gigi dan seumpamanya. Mungkin orang kata pula, Dayanas, kan dalam hadis dikatakan kepada kita mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Yang bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada harum kasturi kan. Baik. Perinciannya begini, itu ialah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi kita dalam konteks hubungan kita sesama manusia, kita mesti menjaga kebersihan mulut ya sesama kita. Jadi bagaimana? Kita kenalah memberus gigi kita. Maknanya sebelum gelincirnya matahari,
Sebelum waktu zuhur itu, maknanya kita boleh untuk memberus gigi. Tetapi selepas waktu zuhur itu, para ulama khilaf. Ada yang kata makruh, ada yang kata sebaliknya. Jadi maknanya kita nak keluar daripada khilaf ni, maknanya sebelum zuhur itu kita berus gigi kita lah. Ataupun pada waktu sahur. Kan? Mungkin kita tak confident kan? Takut bila waktu pagi ni selepas dah masuk waktu subuh tu, takut ubat gigi tu tertelan pula kan? Jadi maknanya kita gosok gigi siap-siap sebelum waktu sahur itu, sebelum masuk subuh. Kemudian mungkin di selepas kita berpuasa itu, ketika kita berpuasa itu, kita berus saja tanpa ubat gigi. Kan? Maknanya yang paling penting kita jaga kebersihan mulut kita, dan menjaga kebersihan itu merupakan arahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dalam istilah moden kesihatan oral, Ustaz. Ya, betul. Itu yang paling penting sekali. Dari sekolah kita diajar untuk menjaga gigi kita. Betul. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini, Melur Ismail. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan soalannya. Ya, saya Melur Ismail dari Pondan Johor. Saya nak bertanya dengan Ustaz. Ya. Macam mana Rasulullah menghidupkan Qiyamul Lail di akhir-akhir 10 Ramadan? Ya. Adakah dia bersama isterinya untuk menghidupkan 10 Ramadan itu? 10 akhir Ramadan itu. Ya. Itu je soalan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Soalan yang cukup menarik dari Melur Ismail yang bertanya je lah 10 akhir Ramadan. Silakan, ni dah bersiap sedia ni. Subhanallah. Terima kasih Puan Melur yang bertanya satu soalan yang sangat baik. Dalam isyarat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 malam yang terakhir itu, baginda mengetatkan kain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda mengejutkan ahli keluarga Rasulullah untuk sama-sama bangun mengimarahkan 10 malam yang terakhir itu. Maknanya 10 malam yang terakhir itu baginda Rasulullah all out. Maknanya betul-betul bersungguh-sungguh qiyamul lail, menghidupkan malam itu dengan ibadat. Dalam pada masa yang sama, Nabi SAW kejutkan ahli keluarga Nabi untuk sama-sama bangun malam. Ini kita sebagai ayah nak lihat contoh ikon seorang ayah yang cemerlang dunia akhirat, lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jadikan suami contoh dunia dan akhirat, lihatlah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga isteri, nak lihat contoh yang terbaik dunia dan akhirat, lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah, carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Jadi ringkasnya, 10 malam yang terakhir itu, marilah kita bersama-sama sekeluarga untuk kita memakmurkan, ya, ataupun kita mengimarahkan malam-malam kita dengan ibadat. Bila Puan bertanya tadi, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila qiyamul lail, saya teringat satu riwayat bagaimana Aisyah telah memberikan satu gambaran salat malam Nabi ini. Nabi buat salat malam 8 rakaat campur witir 3 rakaat, semuanya 11 rakaat. Maknanya antara petunjuk salat malam Nabi ialah tak lebih 11 rakaat. 8 rakaat salat sunat mathna, kemudian 3 rakaat salat sunat witir. Tetapi tuan dan puan, salat sunat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selepas Aisyah sampailah nak dekat dengan subuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Luar biasa. Luar biasa jauhnya kita kan. Nabi kita ni salat malam lepas Isyak tu sampailah subuh. Kita sampai pukul 10 aja Ustaz. Kita pukul 10 ya. Tu pada moreh ke Ustaz. Tu pun dah tinggal setengah sahur. Tak apa, sambung di rumah tu kita husnuzan kan. Nak ceritanya para penonton, dalam satu riwayat lain lagi, Huzaifah Al-Yamani, beliau telah cerita satu malam beliau salat bersama dengan Nabi. Nabi pada rakaat yang pertama selepas Nabi membaca surah Al-Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah, ayat yang pertama sampai ayat penghabisan. 286 ayat. Allahu akbar. Ingatkan nak rukuk dah. Tak rukuk lagi. Nabi sambung pula membaca surah
Ali Imran. Allah Akbar. Tak rukuk lagi ayat yang pertama sampai ayat penghabisan. Nabi sambung pula membaca surah An-Nisa. Ayat yang pertama sampai ayat penghabisan. Saudara, bila kita hitung kira semua jumlah surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, keseluruhan ayatnya ialah 662 ayat pada satu rakaat. Allah Akbar. 662 ayat pada satu rakaat. Ini tengok salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu dalam bab tarawih kan pada zaman Khalifah Umar, oleh kerana pada waktu itu ramai yang tak mampu nak berdiri lama dan Anas. Ya, macam kita lah kan, tak mampu nak berdiri lama macam Nabi, panjang begitu. Kerana itulah ijtihad Khalifah Umar dibuat 20 rakaat itu. Kan kalau kita tengok lagi pada zaman Imam Malik sampai 36 rakaat. Ya, jadi nak ceritanya kita nak mengambil semangat bulan Ramadan ini untuk kita bersalat malam. Ya, jadi permulaannya ialah kita berlatih-latih untuk konsisten salat sunat tarawih. Memanglah ustaz sunat muakkad je, amboi kan. Sunat muakkad je. Tapi di dalam bulan Ramadan inilah kita nak latih dan nak mengambil peluang, nak latih diri dan hati kita ini supaya cintakan salat, cintakan Allah Azza wa Jalla melalui jalan salat ini. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. InsyaAllah Ustaz, banyak lagi yang akan kita kongsikan. Kita nak berehat sekali lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa Ramadan. Kami bawakan kepada anda topik puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi bersama bintang ilmuwan yang berbahagia, Ustaz Zarifi Daud, dan kita nak raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita yang bertanya di Facebook, Izara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah Rasulullah SAW berperang dalam keadaan berpuasa ketika perang Badar, ditambah lagi dengan minimum persenjataan dan jumlah anggota? Namun Rasulullah SAW dan pasukannya mampu memenangi sejumlah peperangan besar tersebut. Apakah semangat spiritual yang mampu mengatasinya walaupun berpuasa ketika dalam peperangan? Mohon perkongsian. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Izara yang bertanya. Saya teringat dalam satu artikel yang disiarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan dalam hal ini. Diletakkan beberapa riwayat. Contohnya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau telah menyatakan, safarna ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah untuk melakukan Fathu Makkah, untuk melakukan pembukaan kota Mekah. Kami sampai di satu tempat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya kamu semua ataupun kalian semua sedang berdepan dengan musuh kamu semua. Sedangkan berbuka puasa itu lebih baik untuk kamu. Maknanya dalam Fathu Makkah ini ada isyarat yang menyatakan para sahabat diberikan izin untuk berbuka puasa disebabkan bertempur dengan musuh. Itu satu. Kemudian dalam satu riwayat lain lagi daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar telah mengatakan, ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ghazwatain, yawma Badrin wal Fath, fa aftarna fihima. Riwayat ini juga menjelaskan Sayyidina Umar telah menyatakan kami telah berperang ketika bulan Ramadan, dua peperangan Badar dan Fathu Makkah. Kedua-duanya
kami berbuka puasa. Jadi petunjuk ini menunjukkan kepada kita ada riwayat yang menyatakan umat Islam diberikan keizinan untuk berbuka puasa kerana apa? Kerana mahu menentang musuh. Jadi perlukan kekuatan dan sebagainya. Ala kulli hal, apa yang kita nak ambil sempena Ramadan ini, dalam konteks sekarang ini kita berpuasa, kan? Dan tentunya dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang kita baca tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayangnya Allah kepada kita dalam dua keadaan ini, ketika kita sakit dan ketika kita musafir, diberi izin, rukhsah, diberi kelonggaran kepada kita untuk kita berbuka puasa. Tetapi setelah habis tamat Ramadan nanti, bulan Syawal dan seterusnya nanti, sebelum Ramadan tahun depan, kita mestilah mengqada ataupun menggantikan semula puasa yang kita tinggalkan. Jadi apa yang kita nak ambil istifadah di dalam bulan Ramadan ini, walaupun kita berpuasa, puasa inilah sebenarnya yang memberikan kekuatan spiritual, kekuatan dalaman, kekuatan rohani kepada kita. Kita buat kerja, kita sempurnakan amanah itu sehingga selesai. Jadi kita nak berikan kredit kepada abang-abang kita yang melakukan servis khidmat penghantaran makanan sebagai contoh, ataupun perkhidmatan barang-barangan. Jadi dengan naik motosikal, ada yang naik kereta macam-macam, berpanas berhujan, tetapi nak menyelesaikan ini merupakan amanah pelanggan. Jadi dia sempurnakan. Subhanallah, Allah mengganjari pahala setiap orang yang bekerja dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan sedang penat berpuasa. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Subhanallah. Tu mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini kita ada pemanggil yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Nur Izzati. Ya, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak minta pandangan Ustaz mengenai orang yang tidak mampu berpuasa kerana penyakit. Ya. Jadi, apakah yang sebaiknya dilakukan untuk mendapat pahala? Ya? Adakah dia perlu bangun sahur seperti orang yang biasa, kemudian makan dan sebagainya? Sedangkan pada waktu tengah hari dia terpaksa berbuka kerana nak makan ubat, kerana penyakitnya lah. Baik. Jadi, adakah perbuatannya tu mendapat pahala ataupun tak sepatutnya dilakukan? Sedangkan dia tahu dia memang tak boleh berpuasa. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Soalan cukup menarik bagi orang yang contohnya makan ubat dan sebagainya mengikut saranan daripada doktor. Bukan sendiri Ustaz, saranan dan juga cadangan daripada pakar-pakar perubatan. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih Puan Nur Izzati, soalan sangat baik. Benar apa yang mukaddimah oleh Da'i Anas tadi. Bila kita berdepan dengan sakit, ujian sakit dan sebagainya, kita mesti merujuk kepada pakarnya, maknanya kepada doktor yang merawat kita, ahlinya, yang ahlinya. Jadi tentunya kita merujuk kepada doktor yang muslim, yang amanah, yang ada ilmu. Sebab mungkin pada ilmu doktor tersebut, mungkinlah kita jadual makan ubat kita itu mungkin 3 kali. Betul. Dalam sehari 3 kali. Mungkin dengan penemuan teknologi semasa hari ini, ubat itu boleh digabungkan. Ya, maknanya makan waktu sahur. Mungkin ubat sebelum ini 2 tapi boleh dijadikan 2 dalam 1. Betul. Jadi saya pernah terdengar dalam program di TV kita ini, TV3 dan TV9, ada doktor yang menyatakan sudah ada pendekatan itu. Jadi doktor ini memberikan nasihat ubat itu makanlah pada waktu sahur dan pada waktu berbuka. Jadi maknanya dalam tempoh waktu subuh sampai maghrib itu kita tetap boleh berpuasa. Jadi alhamdulillah, kalau ada alternatif seumpama itu, syukur alhamdulillah kita boleh berpuasa. Okey. Itu bagi yang boleh begitu. Mungkin Puan Nur Izzati berdepan menjaga orang sakit yang memang bukan dalam kategori yang kita bincangkan ini. Memang sakitnya berpanjangan dan sebagainya. Baik, kalau begitu dibenarkan untuk berbuka puasa, tetapi bila sihat nanti qada semulalah puasa yang ditinggalkan itu. Dan sepanjang hari di bulan Ramadan itu mestilah kita menjaga kemuliaan bulan Ramadan dengan kita melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Zikir,
Ya, di waktu pagi contoh membaca zikir al-ma'thurat, ya, kemudian kita membaca al-Quran, memperbanyakkan istighfar, kemudian perbanyakkan doa kepada Allah, muhasabah diri, sedekah dan seumpamanya, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kebaikan kita itu. Dan yang paling penting, kita tak berpuasa bukanlah kerana sengaja, tetapi kena ada sebabnya. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Yang penting adabnya perlu dijaga. Jangan makan di khalayak ramai. Betul lah, betul. Kenapa tak puasa? Saya sakit. Tapi makan burger depan orang. Subhanallah. Ini antara perkara yang perlu dijaga. Yeah. Dan berikutnya di Facebook. Di Facebook Ustaz, sahabat kita bertanya, Muhammad Latif. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antara cara puasa baginda Nabi SAW ialah berbuka dengan 3 biji tamar dan segelas air putih. Soalannya Ustaz, apakah hikmah berbuka dan sunnah Rasulullah SAW seperti di atas daripada sudut sains kesihatan? Subhanallah. Soalan yang cukup menarik Ustaz. Baik, terima kasih sahabat kita yang bertanya. Saya teringat ada seorang pengkaji, Dr. Alan Cott. Dia tulis satu buku kajian dia. Buku itu topiknya Fasting the Ultimate Diet. Maknanya dia kata memang puasa ini merupakan satu kaedah ataupun cara yang benar-benar terbukti untuk kita dalam proses diet. Dan dalam kajiannya itu disenaraikanlah antaranya dapat mengurangkan berat badan, kemudian dapat meningkatkan kesihatan dan banyak lagi dapatan-dapatan sains yang dibentangkan oleh beliau dalam bukunya. Baik, tentu sekali lah apabila kita memulakan dengan kurma, ya, kurma berkhasiat kaya dengan khasiat-khasiat yang tertentu dan tentunya lah dalam kita berpuasa ini kita bila berbuka kita memerlukan gula dengan kadar segera untuk mengembalikan kekuatan badan kita dan tentunya lah khasiat kurma itu memang boleh membekalkan tenaga seberapa segera kepada tubuh badan kita. Jadi tentu sekali lah dengan proses ataupun dapatan sains yang telah terbukti secara saintifiknya dan tentunya sekali lah kita sebut makanan-makanan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya, contohnya watin wazaitun, kan, buah tin, buah zaitun dan seumpamanya yang lain itu tentunya ada manfaat-manfaatnya kepada badan kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar, subhanallah. Dan Ustaz, sudah tak sudah kita hampir 2 jam kita berlayar dalam samudera ilmu. Tanya Ustaz pada pagi ini banyak yang telah pun kita diskusikan puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bagi kredit, terima kasih kepada para penonton yang dah mengajukan persoalan, buat panggilan, bertanyakan soalan dan pelantinakan Ustaz sebagai yang terakhir. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan sebagai rumusan akhir untuk topik kita pada pagi ini. Saudara penonton, kita di bulan Ramadan digalakkan untuk berdoa supaya mohon keampunan. Kita mohon afun, kita mohon keampunan di sisi Allah Ta'ala. Saudara, ada beza antara maghfirah dan afun. Maghfirah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pengampunan kepada kita. Allah ampunkan dosa kita. Tetapi dosa yang kita buat tersebut masih didaftarkan di dalam buku catatan amal kita. Itu maghfirah. Yang kedua, afun. Afun ini bermaksud Allah Azza wa Jal telah memberikan keampunan kepada kita. Dan maha kasihnya Allah kepada kita, Allah Azza wa Jal telah memadamkan dosa kita tersebut dalam daftar buku catatan amal kita. Kerana itu doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang memberikan kemaafan. Tuhibbul afwa, dan engkau sukakan hamba-hambamu minta maaf. Fa'fu anni, tolonglah ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ini doa yang kita mesti banyakkan khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Saudara, mari kita daratkan penerbangan kita dalam Tela Ustaz pada pagi ini dengan doa yang dipimpin, doa ringkas daripada Imam Bahagia Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah,
kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Amin, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak kasih belas kepada kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Nescaya di hari akhirat nanti, ya Allah, kami akan tergolong dalam golongan yang rugi, ya Allah. Amin, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin, ya Allah, jadikanlah diri kami, ya Allah, jadikanlah diri suami isteri kami, ya Allah, jadikan anak-anak kami, ya Allah, semuanya penyejuk mata hati kami, ya Amin, Allah. Ya Allah, masukkanlah kami sekeluarga Amin. ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin, Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Amin, nar. Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Zarifi Daud atas perkongsian pada pagi ini. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.